wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhairi Nizar dan rakan saya Freddy akan membuat satu pembintangan mengenai tajuk tugasan kami, iaitu pengurusan sumber manusia di Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, JPN Jabatan Pendidikan Negeri dan juga PPD Pejabat Pendidikan Daerah. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, ada baiknya kita tahu dahulu apa itu maksud pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia merupakan satu pendekatan yang strategik ke atas sebuah organisasi yang mana sumber manusia secara individu ataupun berkumpulan dimanfaatkan untuk mencapai objektif organisasi berkenaan. Sumber manusia yang diurus dengan cekap dan berkesan dapat menghasilkan pekerja yang berkredibiliti, berkemahiran dan berprestasi tinggi. Pekerja dan juga staf yang berkualiti akan menyumbang semula kepada organisasi berkenaan di samping dapat membangunkan sumber manusia yang berjaya. Seterusnya dapat meningkatkan keupayaan penguasaan teknologi, daya saing dan produktiviti kepada organisasi tersebut. Pengurusan sumber manusia di KPM, JPN dan PPD melibatkan proses yang berterusan dan saling berkait, di mana KPM mewakilkan pentadbiran pendidikan di peringkat negeri kepada Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan seterusnya di peringkat daerah kepada Jabatan Pendidikan Daerah PPD. Sebagai sebuah organisasi, KPM, JPN dan PPD mempunyai sumber manusianya sendiri, iaitu pegawai atau pekerja yang terdiri daripada pelbagai jawatan dan peringkat. Sumber manusia ini merupakan penggerak utama kepada kecekapan pengurusan ketiga-tiga buah jabatan tersebut. Seterusnya kita pergi kepada pengurusan sumber manusia di Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Pengurusan sumber manusia di KPM ini dikawal selia oleh bahagian pengurusan sumber manusia yang diketuai oleh Datuk Ahmad Nazri bin Ambo. Bahagian sumber manusia ini telah mula ditubuhkan pada 1 Julai 2022 melalui waran penjawatan berikutan dengan penstrukturan semula bahagian pembangunan organisasi dan perkhidmatan BPOP KPM. Visi pengurusan sumber manusia KPM adalah untuk menjadi sebuah organisasi yang cemerlang dalam mengurus sumber manusia melalui sistem pengurusan yang berkualiti. Misinya pula adalah untuk mengurus sumber manusia KPM secara cekap, berkesan dan berkualiti bagi mencapai matlamat kecemerlangan pendidikan negara. Objektifnya yang pertama adalah untuk menyediakan struktur organisasi yang mantap dengan bilangan personal di tahap optimum melalui pewujudan dan pengisian jawatan mengikut keperluan dan norma penjawatan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah untuk merancang dan membangun sumber manusia bagi memenuhi keperluan organisasi selaras dengan dasar pendidikan negara. Yang ketiga adalah untuk memupuk dan menerap nilai-nilai murni bagi meningkatkan integriti dan jati diri pendidikan Malaysia ke arah melahirkan iklim organisasi yang harmoni. Yang keempat adalah untuk merancang, mengurus dan melaksanakan urusan kenaikan pangkat bagi pegawai perkhidmatan pendidikan PPP dan anggota kumpulan pelaksana AKP dan mengurus hal ehwal perkhidmatan dan kemudahan bagi PPP dan AKP. Seterusnya kita pergi kepada fungsi PSM di KPM. Yang pertama adalah untuk melaksanakan kajian dan penetapan dasar sumber manusia, kajian pemantapan skim perkhidmatan guru dan bukan guru, kajian norma penjawatan guru dan bukan guru dan pengurus plan perancangan strategik sumber manusia Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Yang kedua adalah untuk menguruskan pelaksanaan sistem maklumat pengurusan sumber manusia HRMIS serta pengurusan rekod perkhidmatan. Yang ketiga adalah untuk mengkaji pewujudan organisasi baru, permohonan penstrukturan semula organisasi, fungsi serta pemantapan penjawatan bagi bahagian Jabatan Pelajaran Negeri JPN, Pejabat Pelajaran Daerah PPD dan juga institusi pendidikan di bawah KPM, di samping mengurus permohonan penjawatan di bawah anggaran belanja, mengurus penjawatan ABM dan menjalankan naziran penjawatan dan perkhidmatan. Fungsi bahagian pengurusan sumber manusia KPM yang keempat adalah untuk menguruskan hal-hal perkhidmatan dan kemudahan warga KPM serta memantapkan jalinan kerjasama dengan kesatuan, persatuan guru dan bukan guru di samping merapatkan hubungan majikan dan pekerja melalui Majlis Bersama Kebangsaan MBK dan Majlis Bersama Jabatan MBJ.
Yang kelima adalah untuk mengendalikan urusan pemangkuan, kenaikan pangkat, penempatan pemangkuan, pertukaran setara bagi PPP dan AKP serta menjadi urus setia induk panel pembangunan sumber manusia dan urus setia anugerah darjah kebesaran, bintang dan pingat peringkat persekutuan dan negeri. Dan juga fungsi yang keenam adalah untuk merancang, menggubal, menyelaras dan memantau pelaksanaan latihan kursus dalam dan luar negara bagi perkhidmatan bukan guru serta menjadi urus setia panel pembangunan sumber manusia dan mengemaskini pangkalan data latihan. Yang ketujuh adalah untuk merancang, menyelaras dan memantau dan membuat latihan bagi melaksanakan HRMIS di Kementerian Pendidikan Malaysia yang menjadi bahagian negeri dan daerah termasuk sekolah, kolej, komuniti, hospital pengajar dan juga universiti dan menyelaras maklumat data sumber manusia Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya kita pergi kepada pengurusan sumber manusia di JPN, Jabatan Pendidikan Negeri. Jabatan Pendidikan Negeri mewakili Kementerian Pendidikan Malaysia adalah bertujuan untuk menyelaraskan semua perkara yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran sekolah rendah dan menengah di peringkat negeri. JPN juga menyelaras dan menguruskan pentadbiran pejabat-pejabat pendidikan daerah di negeri tersebut. Selaras dengan perubahan struktur pengurusan di KPM, struktur pengurusan di JPN turut berubah pada tahun 2019. Pengurusan sumber manusia di JPN berfungsi ke atas beberapa unit, iaitu unit penjawatan dan perkhidmatan dan juga unit pengurusan bakat. Fungsi unit penjawatan dan perkhidmatan adalah yang pertama untuk menguruskan permohonan anggaran belanja pengurusan jawatan, yang kedua untuk pengurusan waran penjawatan dan penyata penjawatan sekolah di bawah kawalan JPN, yang ketiga pengurusan maklumat penjawatan dan perkhidmatan di peringkat negeri, yang keempat pengurusan permohonan jawatan baharu daripada PPD, yang kelima pengurusan pengesahan pelantikan, yang keenam pengurusan pengesahan perkhidmatan, yang ketujuh pengurusan kemasukan ke jawatan ke berpencen KWSP, yang ke-8 pengurusan penamatan perkhidmatan, yang ke-9 pengurusan persaraan wajib ataupun pilihan, yang ke-10 pengurusan buku rekod perkhidmatan dan fail peribadi, yang ke-11 pengurusan pelantikan dan penempatan kaki tangan bukan guru, yang ke-12 pengurusan majlis bersama jawatan. Bagi unit pengurusan bakat, fungsi PLCM adalah untuk menguruskan program latihan dan kompetensi di peringkat negeri, mengurus kenaikan pangkat di peringkat negeri, mengurus tanggung kerja dan pemangkutan. Yang seterusnya adalah untuk memberi khidmat nasihat kepada JPN berkenaan keutamaan bidang bakat, keberkesanan penempatan bakat secara keseluruhan dan strategi penempatan semula, dan yang terakhir adalah untuk mengurus panel pembangunan sumber manusia PPSM. Untuk pengurusan sumber manusia di PPD, saya serahkan kepada rakan saya Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menentangkan aspek pengurusan sumber manusia di peringkat pejabat pendidikan daerah ataupun PPD. PPD mewakili JPN dalam segala urusan pentadbiran jabatan di peringkat daerah. PPD juga bertanggung jawab mengenai perjalanan pentadbiran sekolah di peringkat daerah. Objektif pengurusan sumber manusia di peringkat PPD adalah yang pertama, pengurusan pertukaran dan penempatan guru-guru di peringkat daerah termasuk guru ganti dan guru interim, mencadangkan penempatan dan pertukaran penyandang jawatan kenaikan pangkat ataupun jawatan menang. Yang ketiga, membantu mengendalikan urusan tata tertib guru-guru dan anggota pertimbangan pelaksana, dan seterusnya menguruskan perlakuan pergerakan gaji di peringkat daerah. Pengurusan sumber manusia di PPD diletakkan di bawah unit sumber manusia, ICT dan pentadbiran A. Jadi ada 3 bagian yang digabungkan dalam satu unit, yaitu sumber manusia, ICT dan pentadbiran A. Walau bagaimanapun sumber manusia mempunyai fungsinya yang terasing ataupun tersendiri. Antara fungsinya ialah mengurus hal ehwal perkhidmatan atau penjawatan guru dan bukan guru di peringkat daerah, menguruskan hal perkhidmatan kaki tangan bekerja di pejabat pendidikan daerah, mentadbir pengurusan aplikasi sistem maklumat pengurusan sumber manusia atau HERMIS di peringkat daerah. HERMIS ini merupakan pangkalan data bagi rekod perkhidmatan guru ataupun anggota perkhidmatan pelaksana. Yang keempat, menguruskan program latihan kepada guru dan bukan guru di peringkat daerah. Latihan termasuklah untuk mata pelajaran tertentu dan juga bidang tugas yang lain, tentunya teknologi maklumat, teks dan sebagainya.